Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 akan bentangkan keperluan kod tabir urus korporat MCCG 2021. Ini merupakan ahli kumpulan kami, saya Tina dan rakan saya Aisyah, Syairah Najiha dan Raja Nada Syafiqah. Ini merupakan syarikat yang perlu kami kaji selama tempoh 10 tahun untuk MCCG 2021, iaitu Wang Engineering Corporation Berhad, Woodlander Holdings Berhad, WZ1 Berhad, Zianlang Holdings Berhad, Zidelang Holdings Limited. Wang Engineering Corporation Berhad ditubuhkan pada Oktober 1982. Jadi syarikat ini telah berkembang menjadi pengeluar terkemuka bagi komponen-komponen berketepatan tinggi di Malaysia. So, WEC ni mempunyai akses untuk memanfaatkan kumpulan punya bakat profesional dan berkemahiran tinggi dalam pelbagai sektor industri seperti elektronik, separa konduktor dan bioteknologi. Jadi WEC ini juga dia menyediakan perkhidmatan reka bentuk, pengembangan dan pembuatan produk kepada pelanggannya dari pelbagai industri termasuk sektor minyak dan gas, angkasa, telekomunikasi, instrumen uji, automotif dan alat perubatan. Sepanjang analisa saya, Wang Engineering Corporation Berhad mempunyai 13 lembaga pengarah termasuk pengarah eksekutif dan pengarah bebas bukan eksekutif. Juraaudit luar merupakan KPMG Limited di Penang. Hai, saya Aisyah Zaini. Untuk syarikat Woodlander Holdings Berhad, syarikat ini dia bermula sebagai Woodlander Sdn Berhad pada tahun 1980-an. Kemudian pada 1990-an, syarikat ini ditersenarai dalam Bursa Saham Kuala Lumpur selepas dia dah capai kejayaan yang besar. Dan tarikh itu adalah pada 28 Oktober 1997. Syarikat ini dia lebih memasarkan produk yang berasaskan kayu dan mereka mengeksport produk ke serata dunia termasuklah Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, Korea Selatan dan sebagainya. Syarikat ini sebagai kumpulan dia telah mempelopori sektor pelaburan, pembuatan, perdagangan dan pembangunan hartanah. Dan dari tahun 2009 hingga 2019, ramai 9 orang pengarah dah berkhidmat dalam lembaga pengarah Woodlander Holdings Berhad. Dan pada tahun 2012, Datuk Seri Mun Weng Sum dia telah menggantikan ayahnya sebagai pengarah urusan syarikat pada tahun 2012. Ayahnya itu merupakan pengasas syarikat Woodlander Sdn Berhad. Woodlander dia menggunakan khidmat Deloitte Custom Chan dari 2009 hingga 2014 sebagai juraaudit luar dan pada 2015 hingga 2018 mereka telah menggunakan khidmat Morrison Anwar Azizan Chiu. Dan pada tahun 2019, firma audit itu dia telah tukar nama kepada Morrison AAC Plc. Setiausaha syarikat merupakan pangkah man dan syarikat ini mempunyai 4 anak syarikat iaitu Moltec Enterprise Sdn Berhad, Woodlander Development Sdn Berhad, Woodlander Roof System dan Woodlander Wood Products. Saya Syairah Najiha akan teruskan dengan syarikat ketiga iaitu Wenzhen Resources Berhad, iaitu tu nama lama dia kepada dan ditukar kepada WZ Steel Berhad dan akhirnya tukar kepada WZ1 Berhad dan sehingga sekarang nama itu kekal. Bagi pengerusi iaitu chairman, ada 2 chairman mana berkhidmat pada 2008 hingga 2014 iaitu Datuk Amin Rafi bin Othman dan Yang Mulia Tengku Datuk Seri Uzair bin Tengku Datuk Ubaidillah yang berkhidmat daripada 2014 hingga 2019. Untuk juraaudit luaran pula, mereka ni ada 2 juraaudit luaran iaitu pada mulanya Tayyab & Co sehingga 2014 dan mula 2015 Baker Tilly mengambil alih untuk juraaudit luaran. Bagi subsidiari pula, mereka ada 4 subsidiari iaitu Bina Raya, Misi Setia, Industri dan Powergen. Bagi subsidiari ni ada kelebihan masing-masing iaitu pakar dalam kejuruteraan awam, pembinaan infrastruktur seperti lebuh raya dan jabatan. Ada juga yang sistem penghantaran dan pengedaran salur paip minyak dan gas. Selain tu ada juga perkhidmatan pengeluar keluliteran yang dilukis dengan sejuk. Seterusnya ialah syarikat Zianlang Holding Berhad yang diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 pada 28 Ogos 1998. Kumpulan ini terlibat dalam kegiatan pembiakan tawanan komersial arwana Asia, stingray dan ikan-ikan hiasan lain. Secara keseluruhan, terdapat 23 pengarah di syarikat XLB daripada tahun 2009 sehingga 2019. Mengikut laporan terkini pada tahun 2019, Encik Lee Kian Hu yang kini berusia 45 tahun merupakan
Pengerusi syarikat menggantikan Augustin anak lelaki TK James yang bersara pada 4 Julai 2018. Nama saya Raja Ada Syafiqah. Saya akan teruskan dengan syarikat yang kelima, iaitu syarikat Zidalang Holdings Limited. Syarikat ini ditubuhkan pada 1996 di bawah Hongpeng Footwear yang ditubuhkan di China. Dengan lebih dari 5 juta kasut dari pelbagai jenis kasut casual sukan, Zidalang Holdings kini mempunyai barisan pakaian, pembungkusan dan aksesori produk-produk sukan. Sepanjang tahun 2009 hingga 2012, ahli lembaga pengarah Zidalang Holdings terdiri daripada 3 pengarah eksekutif dan 3 pengarah bebas bukan eksekutif. Bagi tahun 2013 hingga 2016, terdapat 4 orang pengarah eksekutif dan 4 orang pengarah bebas bukan eksekutif. Pada tahun 2017 hingga kini, ahli lembaga pengarah Zidalang Holdings terdiri daripada 4 orang pengarah eksekutif dan 3 orang pengarah bebas bukan eksekutif. Juru audit luaran bagi Zidalang Holdings pada 2009 hingga 2017 ialah BDO, 2018 ialah Aftas dan 2019 hingga kini ialah Russell Bedford LC. Dan syarikat setiausaha bagi Zidalang Holdings ialah Secretariat Services Sdn Bhd. Seterusnya, saya akan teruskan dengan rumusan analisa syarikat berdasarkan Kod Tabir Urus Korporat Malaysia MCCG 2021. Kod ini terbahagi kepada 3 prinsip, iaitu prinsip A, prinsip B dan prinsip C. Pertama, bagi prinsip A, iaitu kepimpinan dan keberkesanan lembaga pengarah. Berdasarkan daripada analisa kelima-lima syarikat, menurut MCCG 2021, sekurang-kurangnya separuh daripada ahli lembaga merangkumi daripada pengarah bebas. Dan ini kerana pencalonan lembaga pengarah yang terdiri daripada majoriti pengarah bebas membolehkan pengawasan yang lebih berkesan ke atas pihak pengurusan. Dan berdasarkan daripada syarikat, kelima-lima syarikat, didapati Zidalang Holdings dan Wong Engineering tidak mematuhi amalan ini, di mana Zidalang Holdings hanya mempunyai 3 daripada 7 ahli lembaga syarikat yang merupakan pengarah bebas, manakala Wong Engineering hanya ada 2 sahaja daripada 7 yang merupakan pengarah bebas. Seterusnya, Kod MCCG 2021 menyatakan bahawa ahli lembaga perlu sekurang-kurangnya 30% wanita. Dan sekiranya komposisi wanita dalam ahli lembaga kurang daripada 30%, lembaga harus mendedahkan tindakan yang telah atau akan diambil untuk mencapai peratusan tersebut atau lebih dan jangka masa untuk mencapainya. Berdasarkan dari analisa kelima-lima syarikat, didapati bahawa 4 daripadanya tidak mematuhi amalan ini, di mana Wong Engineering hanya mempunyai seorang sahaja ahli lembaga wanita berbanding 6 ahli lembaga lelaki. Zidalang Holdings Berhad pula hanya mempunyai seorang sahaja ahli lembaga wanita berbanding 5 ahli lembaga lelaki. Woodlander Holdings Berhad juga ada seorang wanita dan 4 ahli lembaga lelaki. Dan bagi WZ1 Berhad, 8 ahli lembaga syarikat dan lelaki disebabkan yang dinyatakan dalam laporan mereka kerana kurangnya pengetahuan kejuruteraan dalam kalangan wanita. Berdasarkan MCCG 2021, dinyatakan bahawa jawatan pengerusi dan ketua pegawai eksekutif mestilah disandang oleh individu yang berbeza. Berdasarkan analisa kami, 4 syarikat mematuhi amalan ini kecuali Woodlander Holdings Berhad, di mana ketua eksekutifnya Datuk Seri Mun Weng Sum turut memegang jawatan pengerusi. Ini adalah bagi menggalakkan kebertanggungjawatan dan memudahkan pembahagian tanggungjawab antara mereka, di mana tanggungjawab pengerusi adalah termasuk mengetahui lembaga pengarah dalam pengawasan kolektif pihak pengurusan, manakala CEO lebih kepada memberi tumpuan kepada pengurusan perniagaan dan pengurusan harian syarikat. Seterusnya, tempoh bagi pengarah bebas mestilah tidak melebihi had jangka masa 9 tahun. Setelah tamat 9 tahun, pengarah bebas boleh terus berkhidmat sebagai pengarah bukan bebas, tetapi sekiranya lembaga berhasrat untuk mengekalkan pengarah bebas tersebut, mereka perlu memberi justifikasi dan meminta persetujuan pemegang saham tahunan untuk melalui proses pengundian 2 peringkat. Terdapat 3 syarikat yang tidak mematuhi MCCG 2021 ini, iaitu Zidalang Holdings dengan 3 orang, Wong Engineering seorang dan Woodlander Holdings Berhad seorang. Terakhir, bagi prinsip A adalah pengerusi bukan daripada mana-mana ahli jawatan kuasa, tidak kira jawatan kuasa audit, jawatan kuasa pencalonan maupun jawatan kuasa imbuhan.
Ini akan menimbulkan risiko kajian semula dan boleh merosakkan objektiviti sebagai pengarah. Oleh itu, ia perlu diaplikasikan untuk memastikan ada pemeriksaan dan keseimbangan serta tinjauan objektif oleh lembaga-lembaga pengarah. Sebagai contoh, syarikat XLB menunjukkan di mana pengerusi XLB Encik Lee Kian Hu merupakan ahli jawatan kuasa audit, ahli jawatan kuasa pencalonan, ahli jawatan kuasa imbuhan. Seterusnya ialah prinsip B, iaitu rumusan audit dan pengurusan risiko yang berkesan. Bagi jawatan kuasa audit, mengikut MCCG 2021, Ketua Jawatan Kuasa Audit dan kesemua ahli jawatan kuasa perlulah terdiri daripada pengarah bebas. Bagi kelima-lima syarikat mematuhi amalan ini. Ahli jawatan kuasa audit juga perlu menjalani program pembangunan profesional berterusan di mana sebagai contoh, ahli jawatan kuasa audit WZ1 Berhad menghadiri program Audit Committee Conference 2019. Seterusnya adalah jawatan kuasa pengurusan risiko di mana jawatan kuasa ini perlulah terdiri daripada majoriti pengarah bebas untuk mengawasi rangka kerja dan polisi pengurusan risiko syarikat. Setelah kajian dilakukan, kami mendapati bahawa Zidilan Holdings hanya syarikat ini tidak mematuhi amalan di mana jawatan kuasa pengurusan risiko terdiri daripada 3 pengarah eksekutif dan 1 pengarah bukan eksekutif bebas. Di mana syarikat ini merupakan syarikat yang kecil, maka susah untuk membahagikan pengarah bebas dan pengarah tidak bebas. Bagi prinsip yang terakhir iaitu integriti pelaporan korporat dan hubungan bermakna bersama pihak berkepentingan. Notis mesyuarat agung tahunan mestilah menyediakan penjelasan yang terperinci selain daripada kandungan minimum yang dikehendaki oleh peraturan penyenaraian. Bagi kelima-lima syarikat, kami mendapati bahawa semua syarikat mematuhi keamalan ini di mana kesemua syarikat menghantar notis mesyuarat agung tahunan iaitu 28 hari sebelum tarikh mesyuarat agung berlangsung. Jadi itu saja daripada rumusan. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan MCCG 2021 yang pertama adalah menggalakkan pelibatan yang bermakna antara syarikat dan pihak berkepentingan. Pengenalan amalan baru mengenai pelaksanaan mesyuarat agung termasuk EAGM di mana pelibatan yang bermakna antara lembaga pengarah, pengurusan kanan dan pemegang saham termasuk perkara yang berkaitan dengan prestasi kewangan dan bukan kewangan syarikat. Dan pemegang saham harus diberikan peluang untuk mengajukan soalan semasa mesyuarat agung dan semua soalan harus mendapat respon yang bermakna. Seterusnya, lembaga pengarah mesti memastikan bahawa pelaksanaan mesyuarat maya menyokong pelibatan yang bermakna. Kedua, meningkatkan penggunaan amalan terbaik dan kualiti pendedahan laporan tadbir urus korporat CG. Itu ia memperkukuhkan panduan mengenai pendedahan mengenai dasar dan sasaran kepelbagaian gender dan jantina dan komunikasi mengenai hasil penilaian dalam meningkatkan kepelbagaian. Jadi langkah-langkah yang sesuai dan sasaran berangka perlu disokonglah. Jadi bagi syarikat besar, lembaga pengarah harus melibatkan pihak atau pakar bebas untuk membuat penilaian kepada lembaga sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Jadi penilaian lembaga harus merangkumi pertimbangan kehadapan seperti mengukur kebolehan dan kecekapan pengarah semasa untuk mendorong strategi masa depan syarikat. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 4.